Nama saya Vaishnavi Anam Perempuan Pemeriksaan Nombor pendaftaran saya 16 DPM 17F 2046. Hari ini saya ingin membentangkan tentang bab 1 pengenalan. Makanan ringan merupakan makanan yang mudah untuk disediakan dan dikenali oleh masyarakat. Makanan ringan didefinisikan sebagai snack, merupakan makanan yang lazimnya dimakan dalam waktu yang singkat. Masyarakat yang sering memakan makanan ringan biasanya berisiko menjadi obesiti dan menghidap penyakit seperti penyakit kencing manis. Menurut Datuk Seri Dr. Subramaniam, Menteri Kesihatan Malaysia, seramai 3.5 juta golongan dewasa mengalami penyakit darah tinggi dan juga 94% rakyat di negara ini tidak memakan buah-buahan. Oleh itu, dapatan ini menunjukkan bahawa tahap kesihatan dalam golongan masyarakat di Malaysia semakin serius. Menurut Dr. T. E. Siong dari Persatuan Pemakanan Malaysia 2019, memberi kenyataan bahawa masyarakat sering mengambil makanan yang kurang sihat serta mudah didapati dalam kehidupan seharian mereka seperti makanan ringan, makanan segara dan sebagainya. Hal ini demikian kerana masyarakat sekarang kurang melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan. Ini memberikan kesan kepada masyarakat yang mana mereka akan mudah mengalami masalah kesihatan walaupun usia mereka masih muda. Antara masalah kesihatan yang dialami adalah obesiti, kencing manis, sakit jantung, darah tinggi dan kekurangan nutrisi yang diperlukan dalam tubuh badan manusia. Hasil daripada masalah ini, ianya mencetuskan idea pengkaji untuk mencipta satu produk inovasi yang diharap dapat membantu masyarakat untuk mengambil snack berkhasiat sebagai pengganti snack yang kurang berkhasiat iaitu cracker bayam Brazil. Bahan utama dalam cracker bayam Brazil ini adalah bayam Brazil. Ia dipilih sebagai pengkaji kerana pengkaji ingin memperkenalkan khasiat bayam Brazil kepada masyarakat. Antara khasiat yang terkandung dalam bayam Brazil adalah vitamin K, melawan kanser, menguatkan tulang, mencegah anemia dan sebagainya. Seterusnya, SWOT. SWOT dibahagikan kepada 4: kekuatan, peluang, kelemahan, ancaman. SWOT pertama adalah kekuatan. Kekuatan mempunyai rasa yang khas, unik dan sedap sehingga berbeza dengan produk lain. Seterusnya, penggunaan bayam Brazil sebagai bahan utama dalam penghasilan cracker bayam Brazil. Seterusnya, peluang. Produk cracker senang untuk mendapat tempat dalam industri makanan iaitu dalam subsektor pengeluaran bijiran. Seterusnya, produk cracker bayam Brazil dapat menjadi pengganti kepada snack ringan yang kurang sihat. Seterusnya, kelemahan. Pemasaran produk masih kurang kerana produk ini baru sahaja dikomersialkan. Seterusnya, bentuk atau saiz hidangan produk sama dengan persaingan dan juga belum lagi menjadi pilihan masyarakat. Akhirnya, ancaman. Ramai pesaing yang mengeluarkan produk crackers dan juga produk crackers hanya sebagai makanan sampingan iaitu snack ringan. Objektif projek. Objektif projek adalah untuk menghasilkan snack berkhasiat dalam golongan masyarakat dan juga untuk mengkomersialkan snack berkhasiat yang sihat dalam golongan masyarakat. Skop projek. Cracker bayam Brazil ini khusus kepada golongan masyarakat bagi mereka yang ingin menjaga kesihatan. Cracker bayam Brazil ini akan dipasarkan di sekitar kawasan Kulim kerana populasi penduduk di sekitar kawasan Kulim sebanyak 10,000 orang tidak mengira peringkat umur dan jantina. Pengkaji memilih kawasan Kulim kerana terdapat banyak institusi pengajian seperti Politeknik Tuanku Sultanabaya, Universiti Kuala Lumpur, sekolah menengah dan sekolah rendah yang ada di dalam kawasan Kulim. Tujuan pengkaji untuk memperkenalkan produk ini adalah kerana untuk membantu mereka yang kurang mengamalkan gaya hidup sihat. Oleh itu, usia untuk menggalakkan produk di sekitar kawasan Kulim, mengamalkan makanan berkhasiat dan mampu meningkat tenaga untuk melakukan kerja seharian.
Di samping itu, mereka dapat mengurangkan pengambilan makanan ringan yang tidak berkhasiat seperti yang mempunyai banyak bahan mengawet yang mampu memudaratkan kesihatan. Selain itu, pengkaji memilih kawasan Kulim kerana terdapat pusat gym yang tubuh bagai cendawan menandakan bahawa kesedaran orang ramai di Kulim terhadap kesihatan semakin meningkat. Justifikasi projek. Projek ini adalah untuk memperkenalkan bayam Brazil kepada orang ramai untuk memberikan penjelasan mengenai khasiat-khasiat bayam Brazil dalam bentuk inovasi iaitu kraker bayam Brazil. Selain itu, pengkaji mengkomersialkan kraker bayam Brazil kepada orang ramai kerana masyarakat perlu mementingkan makanan yang berkhasiat untuk menjaga kesihatan. Pengkaji menghasilkan produk ini dapat menggunakan bayam Brazil untuk meningkatkan kesedaran memilih makanan sihat kepada semua golongan masyarakat. Pengkaji juga ingin menghebatkan kepada masyarakat tentang khasiat bayam Brazil yang tersembunyi. Selamat pagi, nama saya Syalini Anak Perempuan Syamudong, nombor matrikat 16 DPM 17F2064. Dalam bab ini membincangkan tentang teori projek dari kajian literatur. Teori projek ini penjanaan idea Crackers bayam Brazil adalah menggunakan kaedah design thinking. Menurut Christopher Erikson dan Jeremy Exelbrown 2007 memperkenalkan konsep tersebut. Yang pertama, empathize. Dalam fasa ini haruslah meletakkan diri anda sebagai pengguna atau end user. Tujuannya adalah untuk bagi merasai sendiri pengertian sebagai pengguna. Yang kedua, define. Langkah ini penting untuk memastikan objektif utama masalah dapat diselesaikan. Yang ketiga, idea. Menghasilkan anda mendapatkan permasalahan pengguna serta berpeluang hasilkan inovasi idea. Yang kedua, mendapatkan pelbagai idea sebelum dicuba untuk mendapatkan keputusan yang terbaik buat para pengguna. Yang keempat, prototype. Salah satu cara terbaik untuk dapatkan gambaran mengenai idea yang dihasilkan adalah dengan membuat prototype atau eksperimen. Tujuannya ialah bagi mengkaji bagaimana idea yang dihasilkan mampu menyelesaikan masalah pengguna. Yang kelima, iterate. Setelah mengenai masalah pengguna, fasa percubaan dilakukan bagi memastikan idea yang dihasilkan dapat menyelesaikan masalah pengguna. Terdapat 3 panduan iaitu mendapatkan satu solusi terbaik buat para pengguna. Yang kedua, kaji pilihan pelanggan. Yang ketiga, dapatkan respon para pelanggan. Kesimpulannya, kami menggunakan 5 teori design thinking untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatini binti Cirazi, matrik nombor saya 16 DPM 17F2001. Saya akan menerangkan tentang metodologi yang diambil oleh pengkaji dalam menghasilkan produk Crackers bayam Brazil. Iaitu bagi menghasilkan produk-produk ini, pengkaji memilih proses design thinking yang meliputi 5 fasa iaitu empathize, define, ideate, prototype dan juga iterate. Okey, design thinking yang pertama adalah empathize, di mana menurut Pusat Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia yang menyatakan faktor yang menyumbang kepada peningkatan diabetes dalam kalangan penduduk Malaysia termasuk berat badan yang berlebihan, gaya pemakanan dan juga gaya hidup yang tidak sihat serta tidak menjalani pemeriksaan secara tetap. Selain itu juga pelajar atau remaja terdedah kepada bahaya akibat pemakanan yang tidak sihat dan pastinya mengancam kepada kesihatan. Seterusnya adalah ideate. Ideate adalah komponen ketiga dalam design thinking yang digunakan untuk menghasilkan proses pemikiran reka bentuk ke atas produk yang bakal dihasilkan, iaitu dari permasalahan yang dijalankan. Contohnya Crackers bayam Brazil yang dihasilkan menggunakan bayam Brazil, susu segar, biji labu, bawang putih, tepung gandum dan juga bertujuan menjadikan crackers yang berkhasiat untuk kegunaan masyarakat.
Okey, fasa keempat adalah prototype. Prototype adalah salah satu cara terbaik yang digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai idea yang telah dihasilkan adalah dengan membuat prototype dan juga kajian. Okey, hasil ujian prototype ini akan memberi jawapan kepada pengkaji di mana idea ini dapat menyelesaikan masalah pengguna atau sebaliknya. Oleh itu, pengkaji menghasilkan crackers bayam Brazil dan memberikan kepada responden untuk mendapatkan maklum balas daripada responden tentang crackers bayam Brazil. Okey, berikut adalah prosedur untuk menghasilkan crackers bayam Brazil di mana langkah pertama ialah membersihkan bayam Brazil, kemudian mengasingkan daun dan batang. Yang ketiga adalah menghiris atau mencincang halus daun bayam Brazil, kemudian menguli sebati adunan, kemudian mencampurkan kesemua bahan termasuk bayam Brazil untuk menjadikan satu adunan, kemudian membentuk dan juga membakar dan akhir sekali ialah membungkus. Setelah prosedur tersebut dijalankan dan crackers bayam Brazil dihasilkan, pengkaji telah menghasilkan sampel kepada responden untuk mendapatkan maklum balas daripada responden tentang crackers bayam Brazil. Berdasarkan testimoni yang diberikan kepada pelanggan, maklum balas tersebut menyatakan bahawa kebanyakan responden menggemari crackers bayam Brazil. Namun, setelah testimoni tersebut dijalankan, terdapat beberapa saranan daripada responden untuk menambah baikkan crackers bayam Brazil dari segi rasa dan aromanya. Oleh itu, pengkaji menggunakan kaedah terakhir iaitu iterate di mana pengkaji mengubah suai ataupun pengkaji menambah baikkan crackers bayam Brazil dari segi aroma untuk menarik minat pengguna untuk membeli crackers bayam Brazil tersebut. Keaslian dan keunikan crackers bayam Brazil. Crackers bayam Brazil adalah produk yang berbeza dalam industri makanan yang sedia ada di pasaran. Keunikan crackers bayam Brazil ini ialah ia terhasil daripada bayam Brazil dan rasa crackers ini juga berbeza daripada crackers yang lain dalam industri makanan di pasaran. Okey, crackers ini juga mempunyai berbagai khasiat yang tersembunyi. Oleh itu, masyarakat boleh menikmati kelazatan crackers bayam Brazil di samping ia juga dapat menikmati khasiat yang ada dalam crackers bayam Brazil. Produk ini menjadi salah satu snack yang boleh dimakan oleh semua golongan masyarakat yang tidak mengira umur. Akhir sekali adalah kesimpulan daripada bab 3 di mana bab ini membincangkan tentang penghasilan crackers bayam Brazil dan juga metod yang digunakan iaitu metod design thinking yang digunakan untuk penyelesaian masalah ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nursyah binti Muhammad. Meter nombor adalah 16 CPN70 F2038. Saya akan membincangkan tentang bab 4. Pengenalan bab 4 ini membincangkan tentang analisis data yang dijalankan bagi mengetahui masalah yang dihadapi oleh pemilik. Selain itu, soal CD ini dilakukan bagi mendapatkan maklum balas daripada golongan dan diagihkan kepada pelajar, pensyarah dan golongan bekerja. Selain itu, tujuan soal CD ini dijalankan bagi membantu produk crackers bayam Brazil ini melihat maklum balas pengguna dari pelbagai peringkat umur, pekerjaan dan pendapatan. Setiap ciri-ciri ini memberikan kesan dan memberi jawapan kepada soal CD yang telah diagihkan. Analisis data yang dijalankan ialah sebagai contoh analisis dari bentuk umur, jantina, status perkahwinan, bangsa pekerjaan dan sebagainya. Sebagai contoh, status perkahwinan yang kami jalankan mendapat maklum balas 50% dari golongan bujang serta 50% daripada perkahwinan. Selain itu, keputusan soal selidik analisis yang dijalankan adalah sebagai contoh soalan yang dijalankan ialah soalan, anda suka makan crackers bayam Brazil? Soalan yang kami ajukan kepada pelanggan yang pertama ialah,
Adakah anda suka makan crackers? Dan 90% menjawab suka, manakala 10% menjawab tidak. Dan soalan nombor 2 ialah, anda tahu kewujudan snack di pasaran? 100% menjawab ya. Dalam bab 4 ini juga, kami minta golongan pakar bagi menjawab soalan-soalan sidik yang telah kami ajukan. Organisasi yang pertama ialah Encik Ahmad Syami, iaitu penolong dan pengurus di Biocorp. Manakala maklumat pakar yang kedua ialah pengusaha Puan Nuraini binti Ahmad Ismail, iaitu pengusaha di bakery. Manakala pakar yang ketiga adalah responden, iaitu Encik Saiful Bahiri. Selain itu, import produk. Produk ini dijalankan bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai khasiat-khasiat bayam Brazil dalam bentuk inovasi, iaitu crackers bayam Brazil. Selain itu, pengkaji mengkomersialkan bayam Brazil kepada orang ramai kerana masyarakat mementingkan makanan berkhasiat untuk menjaga kesihatan. Oleh itu, kesan baik yang dapat diberikan oleh produk ini ialah dapat mengurangkan masalah kadar peningkatan obesiti Malaysia. Di samping itu, masyarakat juga mempunyai pilihan kedua yang lebih baik untuk menjaga kesihatan, di mana mereka dapat menikmati snack yang berkhasiat. Seterusnya, analisis keadaan. Analisis SWOT. Kekuatan merujuk kepada kelebihan, keistimewaan dan kebolehan sesuatu produk yang tidak ada pada produk ini. Kekuatan bagi produk crackers bayam Brazil sendiri adalah dari bahan yang digunakan untuk membuat crackers, iaitu bayam Brazil, susu segar, tepung gandum, biji labu dan bawang putih. Bahan ini berkhasiat, manakala bahan utamanya iaitu bahan Brazil mempunyai khasiat seperti melawan kanser, mengekalkan kesihatan mata, sumber vitamin K dan juga mendapat menguatkan tulang. Proses ini membuatkan crackers bayam Brazil ini mudah dan tidak rumit, membolehkan ia diproses pada waktu yang singkat. C. Peluang. Peluang pula bermaksud potensi yang ada untuk membantu produk pergi lebih jauh. Peluang yang boleh dilihat pada produk crackers bayam Brazil ini ialah produk ini mempunyai sasaran pelanggan, iaitu masyarakat mempunyai masalah kesihatan seperti obesiti, kencing manis, sakit jantung dan darah tinggi. Memandangkan produk crackers bayam Brazil ini kurang mendapat tempat di pasaran, jadi berkemungkinan besar ia menjadi tempat banyak persaingan di Malaysia. Ancaman. Ancaman ialah sebarang kemungkinan yang melibatkan faktor-faktor luaran yang boleh mengganggukan pergerakan kemajuan produk. Ancaman bagi produk crackers bayam Brazil ini ialah produk ini berkemungkinan terhadap pesaing baru yang menceburi bidang yang sama untuk mengeluarkan produk yang sama seperti makanan crackers. Selain itu, masyarakat tidak dapat menerima makanan crackers bayam Brazil dan kos tidak tetap yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Pengkomersialan pasaran sasaran. Produk yang diinovasikan daripada pengkaji iaitu crackers bayam Brazil yang sesuai dimakan oleh semua golongan peringkat umur, sama ada kanak-kanak, muda atau tua di sekitar kawasan Kulim. Sasaran pelanggan yang dibuat oleh pengkaji juga di dalam pasaran tidak mengira jantina, lelaki atau perempuan. Semua golongan di sekitar kawasan Kulim sesuai memakan crackers bayam Brazil. Pengkaji mahu menyebarkan masyarakat sekitar kawasan Kulim akan kebaikan crackers bayam Brazil ini kepada umum. Kesimpulan, secara keseluruhan bab ini menerangkan mengenai kaedah yang digunakan oleh pengkaji dengan lebih mendalam, iaitu analisis SWOT. Tujuan pengkaji menggunakan analisis SWOT adalah untuk mengenal pasti maklumat, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman kepada produk yang bakal dikomersialkan ini. Soal sidik yang dijalankan sangat membantu dan menganalisis data yang diperlukan oleh pengkaji untuk mengetahui maklumat yang lebih terperinci daripada responden. Tujuan soal sidik ini adalah untuk membuat kajian mengenai penerimaan masyarakat sekeliling mengenai crackers bayam Brazil. Sekian, terima kasih. Jumlah keseluruhan bulanan ialah RM445.90. Jumlah jualan untuk satu pek ialah RM3.98. Dalam bab 4 ini juga dinyatakan perancangan dan anggaran kos produk. Pengiraan kos. Kos pengiraan sebenar hanya boleh dikira selepas pembelanjaan sebenar dijalankan atau dibelanjakan. Anggaran kos boleh dianggarkan sebelum berperbelanjaan. Selepas pengkaji mengetahui spesifikasi produk, ramuan, reka bentuk, saiz, kualiti dan kestabilan. Kos bahan mentah iaitu tepung gandum, minyak zaitun, mentega, bawang putih, garam, gula, bayam Brazil, susu rendah lemak, biji labu.
Jumlah keseluruhan kos bahan mentah ialah RM47.90. Manakala kos tetap iaitu ketuhar, sarung tangan plastik, penerimaan digital, jumlah keseluruhan adalah RM72. Kos overhead iaitu bil elektrik, bil air, jumlah keseluruhan adalah RM25. Produk pembungkusan produk, stiker, logo, poster, pembungkusan, jumlah keseluruhan adalah RM61. Kos upah ialah bilangan pekerja iaitu buruh. Bilangan pekerja adalah 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adina bin Jeffrey. Nometri 16 DPM 17F2014. Saya akan membincangkan tentang bab 5 daripada projek kami, report kami. So bab 5 ni dia punya pengenalan. Dia membincangkan tentang objektif dan kekuatan serta cadangan daripada kami punya responden dan juga penambahbaikan untuk kami punya produk iaitu crackers bayam Brazil. So di sini saya akan menerangkan kekuatan dulu. Kekuatan cracker bayam Brazil ialah dia punya bahan utama mestilah bayam Brazil. Kekuatan bayam Brazil ni dia spesies tumbuhan yang cepat membesar. Macam dia cepat tumbuh lah. Tanam pun hanya menggunakan batang. Menggunakan batang dia saja boleh tumbuh pokok. Lepas tu dia boleh meninggi. Pokok ni dia boleh tinggi sehingga 30 cm. Dan juga daun dia boleh lebar sebanyak 3.5 cm. Okey, pokok bayam Brazil ni dia mudah hidup. Pembiakan dia macam saya cakap tadi melalui keratan batang. Daun dia boleh dimakan dan boleh dimakan secara mentah dan juga dimasak lah. Okey, seterusnya adalah objektif pertama adalah untuk menghasilkan snack berkhasiat dalam golongan masyarakat. So objektif pertama, okey. Kenapa objektif pertama untuk menghasilkan snack berkhasiat dalam golongan masyarakat? Sebab cracker bayam Brazil ni, semua orang tahu bayam Brazil dia punya khasiat boleh melawan kanser dan juga meningkatkan stamina. So sebab itulah kami menggunakan bayam Brazil dan juga kami mencipta satu produk inovasi iaitu crackers bayam Brazil supaya orang yang mempunyai kanser yang mahu melawan kanser tersebut, so dia bolehlah beli produk kami, boleh cuba produk kami. So seterusnya objektif kedua adalah untuk mengkomersialkan snack berkhasiat yang sihat dalam golongan masyarakat. Snack berkhasiat yang sihat seperti kami komersialkan melalui di sekitar kawasan Kulim. Kami memasarkan di sekitar kawasan Kulim seperti macam kami letak di bakery-bakery yang sepatutnya. So memperlihatkan kepada industri makanan supaya yang macam produk kami ni boleh berkembang. Kami duk jual macam kami duk promote kan produk kami. So industri makanan pun tengok macam okey, produk depa ni boleh hijau. Macam cracker bayam Brazil ni macam boleh diperkembangkan lagi. Okay, next, dipasarkan dengan harga yang murah dan juga berpatutan supaya ramai yang boleh beli. Okay, cadangan daripada kami punya responden, yang antara responden kami dapat cadangan dia, mereka kata kami macam boleh mempromosikan kepada umum. So ya, memang kami akan buat begitu. Sebab kami first akan start dengan sekitar kawasan Kulim. Okey, sekitar kawasan Kulim. Dan juga cara promosi kami melalui orang-orang ramai. Macam letak di kedai, letak di bakery. So orang akan lihat kami punya produk. Selain daripada itu, kami akan memasarkan melalui iklan. Selain daripada iklan, ada jugalah media-media masa seperti Instagram, WhatsApp. So next, macam saya cakap tadi, pengiklanan, membuat satu iklan dan juga macam satu advertisement, pengiklanan lah. Buat tu pengiklanan. Dan maybe kami akan lekat
ataupun edarkan kepada, kami akan tunggu di setiap sekolah dan edarkan iklan tersebut kepada budak-budak sekolah tu lah. So penambahbaikan produk yang kami dapat pada responden, ada yang kata kena tambah keju untuk lagi sedap. Ada yang kata macam ubah suai pembungkusan. Macam kami buat sebelum ni, sepatutnya pembungkusan kami kecil. So kami dengar kami punya responden, macam dia bagi cadangan kan, untuk penambahbaikan produk. So kami ubah kami punya packaging kepada kecil jadi yang besar punya. Okey, mewujudkan kolaborasi dengan industri makanan supaya dapat meluaskan pasaran. InsyaAllah kami akan buat begitu, sebab sekarang pun kami dah ada kontak dengan orang kuat macam Biocorp lah. So dari situ kami akan cuba lagi memperkembangkan kami punya produk ni. So mendigitalkan perniagaan. Next adalah mendigitalkan perniagaan. Mendigitalkan perniagaan ni macam kami promosikan produk kami selain pada offline, ada juga online seperti Instagram yang saya cakap tadi, Instagram, WhatsApp dan media-media masa selainnya lah, macam Google Ads, lepas tu dan sebagainya lah. Lepas tu next, kesimpulan dia macam kami, kesimpulan daripada bab ni lah. Kami dah mendengar beberapa cadangan dan juga macam cara-cara untuk menambahbaikan produk kami, untuk membaiki produk kami. So kami dari situ kami dapat menambahbaikan produk kami menjadi lebih baik. So itu je lah. Thank you.